zaman buat apa? Akhir zaman buat apa? Tak salah orang nak berhibur. Tapi apa salahnya sambil berhibur, sambil berdakwah? Anak muda. Demi kesatuan ummah, memperkasa ekonomi Hufaz. Jika orang sukakan kamu, mereka akan dengar apa yang kamu katakan. Tapi jika mereka yakin pada kamu, mereka akan berikan kamu bisnes. Itulah branding. Manusia tidak berharap untuk benar, bersedia untuk kalah. Dia simple, asal mantul. Hidup bagaikan sebuah perjalanan. Semakin jauh kita berjalan, semakin banyak halangan yang kita perlu tempuh. Keimanan, kesabaran menjadi penentu untuk kita terus maju ke depan. Dia slow hand asal tak feeding. Menang kalah adat pertandingan. Kita masuk enemy auto merinding. Dengan izin Allah, pasti tiada halangan. Turut tak apa, yang penting strike. Rezeki tu Allah yang bagi. Kata-kata bukan nista, tapi azimat. Bergerak senada menuju kejayaan bersama. Alamak! Mantap, Syekh! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemerdekaan buat semua rakyat Malaysia yang menyambut yang ke-64. Jadi pada tahun ini Malaysia mengekalkan kata tema Malaysia Prihatin. Jadi kita diambang kata musim Covid ni kan. Kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita kena kata saling kata memberi bantuan, kita memberi kerjasama kepada pihak berkuasa untuk menjalankan tugas dan sebagainya, dan insya-Allah kita akan bakal dapat kata melawan COVID-19 pada tahun ini insya-Allah. Baik, jadi kita buat kata berita baik untuk kata follower Kardok. Okey, Kardok telah pun touchdown ke Semenanjung dan baru saja tiba pada minggu ini. Jadi kita insya-Allah kita mengharapkan konten-konten yang terbaik yang akan Kardok sampaikan seperti biasa. Dan insya-Allah kami daripada Mantap Syekh akan memberikan konten-konten yang terbaik juga untuk kita demi mempertingkatkan serta kita memperhebatkan diri kita insya-Allah. Baik. Jadi pada hari ini tajuk kita ialah dah confident ke belum? Jadi persoalan tu mewujudkan kata soalan tertanya-tanya kepada viewer kita pada hari ini. Kalau saya tengok dekat komen tu dah ada cakap kata belum, ada yang kata dah, ada yang kata tengah rasa down dan sebagainya. Jadi hari ini insya-Allah saya akan kongsikan teknik-teknik confident yang terbaik. Jadi kita pasti ramai kata sentiasa berasa kata berdebar, kerdil kan. So bila berjumpa dengan orang tu mengeluarkan aura yang hebat, kita pun rasa alamak takutnya. Jadi benda tu yang buatkan kita rasa kurang confident dan sebagainya. Dan bila kita diminta okey kau pergi bagi ucapan kat depan, lagi kata boleh menggigil, lutut tu rasa macam longgar. Jadi benda-benda tu dia berpunca daripada kurangnya rasa confident.
Jadi pada hari ini soalan kepada anda semua, dah confident ke belum? Dan insyaAllah kita akan membincangkan bagaimana untuk kita atasi rasa gementar, gemuruh dan kita mendapatkan confident yang terbaik untuk kita berhadapan dengan orang. Baik, yang pertama, kita kena kenal pasti dahulu apa sebab-sebab kita tak confident ni. Yang pertama, malu meluahkan rasa suka. Ini contoh, dan sekiranya anda dalam perhubungan, nak mulakan perhubungan, anda malu nak luahkan rasa kepada perempuan yang anda suka, lelaki yang anda suka, benda ni sebabkan confident tak cukup. Jadi itu adalah antara salah satu daripada sebab kita tak confident. Kemudian rasa down itu biasa. Jadi kat hidup ini kata tak ada cabaran tak fun. Allah memberi kita ujian ni sebab kita tahu, Allah tahu yang kita ni mampu untuk hadapi. Dia bagi tu bukan untuk saja untuk test kita, at the same time dia boleh tingkatkan kita punya orang kata kehebatan dan sebagainya. Sebagai contoh saya ambil, kemungkinan ada di antara anda yang sedang menonton pada hari ini pernah kata dimarah oleh bos, kita ditengking di halayak ramai disebabkan kerja yang tak bagus dan sebagainya, dan kita rasa down disebabkan terjadinya perkara-perkara sedemikian. Jadi kata kita benda tu kata cabaran itu akan ada dan bagaimana kita atasi itu persoalannya. Jadi kita baca sedikit komen sebelum kita beralih kepada cara meningkatkan keyakinan diri. Okey. Daripada Fazardi Anwar, belum. Dia belum lagi. Kodin, entahlah. Nur Syuhada Muhammad, sikitlah. Ricky Maru Itayume, dah. Nur Syuhada, dari tak yakin kan jadi lain. Lama. Kita tak tahu. InsyaAllah kita pada hari ini kita akan memberikan perkongsian yang terbaik untuk kita melihatkan kita memberi bersembang, kita akan sharing kepada anda semua kita teknik-teknik dan confidence yang terbaik, dan insyaAllah benda ini sendiri saya telah amalkan dan anda jangan risau. Okey, kita ambil yang baik, kita buang yang keruh. Baik, jadi beralih kepada orang kata balik kepada kita punya tajuk kita pada hari ini, dah confident ke belum? Cara meningkatkan confident tu macam mana? Yang pertama, kena beranikan diri. Benda ni kata kita kena tanam dalam mindset kita bahawasanya rejection ataupun penolakan tu adalah perkara yang biasa dalam hidup. Okey, bila mana anda buat sale, orang call, orang tak nak, kena reject. Kita rasa down, tapi kita kena fikir, okey, dalam hidup ni akan ada selalu rejection dan sebagainya. Dan bila kita berjumpa dengan orang, akan ada orang yang tak suka dengan kita. Benda tu buatkan kita down juga. Dan ada juga bila kita berhadapan dengan orang, kita rasa macam orang tu tak suka kita juga kan. First impression tak bagus, kita akan rasa down. Jadi first of all, beranikan diri. Dari dalaman, tunjuk keluaran. Itu yang pertama. Yang kemudian, kena bulatkan tekad. Sekiranya anda ada keputusan yang anda nak buat, kena bermati-matian. Itu konsep dia. Orang kata memberikan sepenuh hati kepada apa yang kita nak. Itu yang pertama. Sebabkan bila mana kita tak ada confident kepada keputusan kita, kita punya perancangan tak macam aku nak buat ke tak nak benda macam ni. Benda tu sendiri memainkan peranan tau, membuatkan kita rasa down, kita rasa tak yakin dengan keputusan kita. Jadi tips yang kedua, bulatkan tekad anda dengan keputusan yang hendak dibuat. Jadi sekiranya anda di rumah sana, kalau ada di ruang tamu ataupun kata di meja study apa semua, bolehlah ambil pensel ataupun buku kertas apa semua, boleh catatkan. Dan insyaAllah akan membantu kita dalam usaha untuk mempertingkatkan keyakinan diri pada masa akan datang insyaAllah. Baik, yang seterusnya, lawan perasaan dalam hati. Dalam hati ni kita banyak, okey. Dan lagi kita sebagai seorang Muslim, kita yakin adanya bisikan syaitan. Sekiranya kita nak buatkan perkara yang baik, syaitan kata, tak payah buatlah, kau bukan reti buat pun. Ni. Dia akan buatkan kita self-doubt, kita akan rasa macam tak yakin diri sendiri. Betul ke aku boleh buat ni? Hati tu akan jadi macam benda yang menghalang kita untuk jadi yang terbaik. Jadi kita kena lawan perasaan dalam hati. Sebab dalam otak kita Allah kurniakan akal untuk berfikir, untuk kita digest, untuk kita kata bertindak mengikut keadaan dan sebagainya kan. Jadi benda-benda macam ni yang kita kena ambil kira, hati dan juga akal. Hati versus akal. Hati kita akan kata tak nak, tapi akal kita nak dan kita ada perancangan. Kita nak lawan benda ni, kita nak buat something yang terbaik untuk diri kita. Jadi kita kena kuatkan di mindset. Hati kita kena lawan. Okey, baik. Yang seterusnya, tukar image diri. Sentiasa berpakaian kemas. Saya ambil contoh yang terdekat pada hari ini. Alhamdulillah saya
memakai baju kemeja. Kemeja ini kalau kita tahu ramai di antara kita yang bekerja di dunia korporat, di office dan sebagainya memakai kemeja sebagai orang kata pakaian mereka ketika di tempat kerja. Jadi pakaian ini sendiri kata menunjukkan ataupun memberi kita value ataupun aura confident kepada diri. Contoh kita bandingkanlah, ada si Fulan A dan si Fulan B. Okay, Fulan A ni dia keluar rumah dengan berpakaian segak, ada coat dan sebagainya, tie, kasut, berkilat dan sebagainya. Okay, dan si Fulan B ni pula keluar rumah pakai t-shirt, pakai tracksuit dan sebagainya kan. Kata sekiranya orang lihat, kata kedua-dua ni kan, kita boleh tahu sendiri, oh ni mesti nak pergi kerja ni mesti nak jumpa klien. Yang kedua ni, oh ni mesti nak pergi kedai, tu pakai selekeh. Okay, dan dari tangkapan orang sendiri pun nampak kata ini lebih confident, oh dia akan buat something hebat. Padahal dua-dua kemungkinan nak pergi kedai je. Tapi nampak dari situ, kata daripada pakaian sendiri akan mengeluarkan aura. Itu baru daripada pandangan orang, belum diri sendiri. Diri sendiri bila pakaian kemas ni, bila handsome, apa semua, kita akan lagi rasa confident. Kita akan rasa ada tanggapan, ush, orang tengok aku ni, aku smart. Orang pandang, ush, handsome ni. Kita akan rasa kita lagi confident, rasa lagi, ush, aku handsome lah hari ni. Benda tu automatik. Sebabkan pakaian saja, kita punya diri, self value kita, confidence kita naik. Jadi itu yang kata tips kita yang keempat untuk hari ini, untuk mendapatkan confidence yang terbaik. Baik, untuk yang seterusnya, cuba buat perkara yang kita takut. Benda ni kita selalu dengar. Kata sekiranya kita ada masalah, okay, kita akan cuba untuk mengelak. Itu benda biasa, normal manusia. Manusia akan cuba mengelakkan risiko yang ada. Okay, nampak ada masalah, okay, kalau boleh aku tak nak deal lah, aku nak lari tu. Itu benda biasa. Tapi demi orang kata nak menaikkan confidence kita, kita kena buat apa yang kita takut. Sebagai contohnya, saya ambil mudah lah. Okay, saya dulu bermula dengan dipaksa untuk bercakap di hadapan orang ramai. Apa yang berlaku ketika itu, yang saya nak ceritakan kepada anda semua, saya diberi kerusi dan meja sahaja, and then teks tu tak ada sangat sebabkan benda tu dipaksa. Okay, lepas subuh saya pun mama-mama apa semua, ibu ustaz panggil, okay Fahmi bagi ceramah. Saya pun alamak, macam mana ni tak prepare apa semua kan. Saya pun duduk, okay, duduk, and bayangkan kita kali pertama nak bercakap depan orang ramai ni, orang semua tengah duduk kan, okay, dekat berapa, 100 orang. Bayangkan benda tu jadi, yang kita time tu umur dalam 13-14 tahun. Okay, saya pegang meja tu, bergetar meja tu. Itu nak menggambarkan time tu saya gerun ataupun gemuruh, dia punya rasa anxiety, nervous dan sebagainya semua masuk sekali. Terpancar muka ketakutan tu. Dan alhamdulillah kita benda tu saya takut awal-awal, dan apa yang saya buat, saya kata hadapi benda tu. Saya minta ustaz-ustaz, saya nak cakap depan sekali lagi. Kali kedua teruk juga. Sebab kata proses untuk meyakinkan diri ni panjang, diikut orang, berbeza ikut orang. Saya panjang, saya cakap depan masih gemuruh dan sebagainya, kata-kata tu tak tersusun dan sebagainya. Benda tu biasa, okey. Sebabkan kita cuba buat perkara yang kita takut, dan insya-Allah one day, lama kelamaan kita akan mendapat apa yang kita usahakan, insya-Allah. Baik. Yang seterusnya, tips yang ketujuh, kenali titik kelemahan sendiri. Benda ni kita nak tahu. Sebabkan keyakinan diri ni kita sebabkan ada benda yang kurang dalam diri. Kita rasa kita ada kekurangan. Benda tu yang kita kena lihat. Kelemahan, kat mana kelemahan kita? Sebagai contoh, oh aku ni buat kerja bagus, tapi aku bila bercakap, aku tak boleh nak kata elok. Kata aku tak tersusun ayat, aku kata ada orang tu siap gagap dan sebagainya kan. Itu kelemahan dia. So first thing first, kena identify, kena kenal pasti dulu. Okay, apa kelemahan kita? Kemudian kita tackle one by one. Aku tak boleh cakap depan. Okay, aku akan try cakap depan, and aku buat yang sebaik mungkin. Aku cuba beranikan diri, bulatkan tekad aku dan buat yang sebaik mungkin. Itu kata kita slowly kita akan gain confidence kita. Bila mana kita buat satu benda tu selalu, okay, kita mungkin jadi hebat. Hebat tu yang akan menghasilkan confidence. Itu yang ketujuh. Jadi saya nak share kata-kata daripada Marie Curie. Nothing in life is to be feared. It is only to be understood. Dalam kehidupan ni tak ada benda yang kita nak takutkan. Apa yang kita perlu buat ialah memahami benda tersebut. Bila mana kata satu situasi itu datang kepada kita, kita bukan perlu takut. Kita hanya perlu memahami keadaan tersebut. Apa yang kita perlu lakukan selepas itu.
apa respon kita kepada kejadian tersebut. Itu yang kata sepatutnya dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Dan seterusnya, yang ke-8, keluar dari zon selesa. Benda ni kata setiap orang kata manusia dia suka kata kita lepak kan di rumah dan sebagainya. Orang kata berlenggang-lenggang, kata tak ada buat benda something yang susah, tengok TV, benda yang senang, manusia suka. Tapi sekiranya anda ingin mencapai confident yang terbaik, anda kena keluar dari zon selesa. Sebagai contoh, okey, selama ni di tempat kerja anda sebagai seorang yang bersahaja, okey, buat kerja ikut bos apa yang cakap, kemudian balik kata macam biasa, datang kerja macam biasa. Cuba sekali tu anda rasa nak buat something yang hebat. Okey, anda propose kepada bos. Okey, bos, ini projek yang saya nak cadangkan, saya jadi program director. Walaupun benda itu kemungkinan kita masa macam boleh ke buat benda ni kan? Tapi sebab kita nak cuba keluar dari zon selesa, itu yang kita perlu buat. Okay, buat something yang kita takut. Itu berbalik kepada orang kata poin kita yang ke-6 tu. Kita buat benda yang kita takut, and at the same time kita keluar dari zon selesa kita. Hidup ni dia macam roller coaster, okay? Kadang kita turun selesa kan, kadang naik atas, kita hebat. Kadang turun bawah balik, kita dikecam dan sebagainya. Kita lihat sendiri kita yang kita hormati, Ustaz Abidiu dan sebagainya. Kita nampak hebat, gah. Okay? Kemudian Allah uji dia, uji beliau dengan ujian seperti tuduhan dan sebagainya. Dan kita doakan yang terbaik untuk Ustaz Abidiu kita. Jadi sebab kita beralih ke poin yang seterusnya, kita baca sedikit komen daripada kita punya viewer kita. Okay, baik. Yang pertama, kalau masih trauma macam mana nak lalui semua tu? Confident memang jauh dah. Trauma. Benda ni sangat kata bila mana kita ada insiden ataupun benda tragik berlaku dalam hidup ni, kita akan trauma. Itu benda biasa, okay? First of all, kita kena rasa benda ni, kita trauma, okay? Trauma tu, okay, kita accept. Okay, benda ni dah jadi, okay? Mesti Allah akan ada something nak tunjuk kita. Bila mana saya ingat kepada diri kita, diri saya sendiri. Bila mana something happen dalam hidup kita, ada something kata buruk yang berlaku, pasti ada hikmahnya di sebalik yang berlaku tu. Ketika kita dalam kesusahan tersebut kan, kita akan rasa macam apa yang Allah tunjukkan ni? Aku ni sakit sangat ni, kenapa Allah uji aku macam ni? Kita tak nampak hikmah tu. Dan bila mana kita dah keluar ataupun kita punya doa dimakbulkan, kita dipermudahkan urusan dan sebagainya, kita keluar dari kesusahan tersebut, kita akan nampak, oh ini hikmahnya. Jadi untuk handle trauma tu ada caranya. Pertama kena accept, kemudian kita berdoa kepada Allah. Semuanya kita dapat ditenangkan hati. Dan bila mana kita macam rasa macam apa tu, tak nak buat dah lah benda ni sebab trauma kan, asyik kena kritik dan sebagainya. Benda ni yang kita apa yang saya buat sebelum ni, saya pernah diminta untuk menjadi pengarah event. Dan event tersebut kata teruk lah, okay, teruk, pengurusan teruk dan sebagainya, kelemahan di saya sendiri dan sebagainya, dan saya dikecam, okay, oleh saya punya team dan sebagainya. Saya tak salahkan mereka, okay, tapi ini merupakan satu titik kata untuk kita berubah. Kata saya time tu memang trauma betul, tapi apa yang saya buat, saya cuba untuk direct event sekali lagi. Orang kata, ish, berani yang kau buat benda yang kau dah kata fail teruk, and then kau buat lagi, berani kau. Itu yang saya punya cara untuk saya handle trauma. Saya buat benda tu sekali lagi. Dan alhamdulillah kali yang seterusnya saya buat okey. Dan trauma tu saya anggap sebagai lesson dalam hidup. Hanyalah pengajaran dalam hidup kita. Oh, aku tak akan lupa benda ni. Okey, aku sebelum ni aku kata ada buat silap sini, okey, aku akan betulkan. Dan alhamdulillah yang terbaru aku buat jadi. Benda tu dapat saya punya trauma tu dikurangkanlah. Kata tak adalah bermain di fikiran dan sebagainya, insya-Allah. Dan kita doa yang terbaiklah. Okey, untuk sahabat-sahabat kita, viewer kita yang mana mengalami trauma, mengalami things yang buruk yang terjadi dalam hidup kita ni, saya doakan yang terbaik, semoga anda terus kuat dan mencapai confident yang terbaik dalam hidup. Baik. Seterusnya daripada saudara Idris Muhammad, tips menarik dan share. Terima kasih saudara Idris Muhammad yang merupakan saya punya mentor dalam bidang percakapan dalam pengucapan awam. Sekiranya anda ingin berlatih, okey, untuk bercakap di hadapan dan sebagainya, ada kursus-kursus di luar sana yang menawarkan kepada anda semua untuk kita bercakap, bagaimana untuk confident dan sebagainya, lebih praktikal. Dia buat style bengkel dan sebagainya.
Dan kita mengambil point keluar dari zon selesa tu, anda sekiranya anda nak keluar dari zon selesa, cuba dapatkan. Sekiranya anda tak berani cakap di hadapan orang, cuba dapatkan kata bengkel pengucapan awam, bengkel confident, bengkel etika pemakaian dan sebagainya. Benda tu ada di luar sana, cuma anda saja yang perlu type, tekan dan contact mereka. Semudah itu. Okay, itu semua di tangan anda. Okay, anda nak jadi macam mana dalam hidup ni? Anda kena kita manifestasikan anda punya kehidupan anda. Dalam masa 5 tahun ni apa yang aku nak jadi ya? Adakah aku akan jadi macam ni sekarang? Aku jadi lemah, aku jadi dipergunakan, aku jadi asyik kata stres, aku rasa tak confident. Adakah aku ingin diri aku yang sekarang ni pada 5 tahun akan datang? Benda tu anda kena ada perancangan dalam diri, insya-Allah. Baik. Yang seterusnya kita berbalik kepada poin-poin ataupun tips-tips untuk confident. Sesuai dengan tajuk kita pada hari ini, dah confident ke belum? Benda ni kata ramai rakyat Malaysia kata masih kata benda biasa. Kurang confident, rasa stres dan sebagainya kan. Itu benda biasa. Tapi kita sebagai seorang yang menjaga diri kita sendiri ni, kita yang kata bertanggungjawab untuk melawan benda tersebut. Baik. Yang seterusnya selalu keluarkan peluh. Kita masuk dalam topik kesihatan pula. Confident ni dengan kesihatan ada bersaling kait orang kata. Sebelum ni kita dengar hormon endorfin. Hormon endorfin ni dia yang menghasilkan dihasilkan ketika mana kita keluarkan peluh. Kita bersenam, kita jogging. Perasan tak anda semua, bila mana kita berjogging, kita buat senaman, kita akan rasa macam lebih ceria tau. Rasa macam stres tu kurang, walaupun time tu kita tengah stres, kerja kan apa sebagainya kan. Tapi di hujung minggu kita pergi bersia-sia, keluarkan peluh, kita rasa macam happy je. Perasan tak benda tu? Jadi itu adalah disebabkan hormon endorfin yang dirembeskan ketika mana kita bersenam. Benda ni juga bila mana hormon endorfin ni dihasilkan, dia akan kurangkan stres. Jadi keyakinan seorang tu dia bergantung kepada kesihatannya juga. Sekiranya kita macam mental kita asyik lemah, lesu, badan lesu, keyakinan pun akan turut serta juga lesu. Jadi kita bermulanya kata kita nak mencapai keyakinan tu, kita kena berbadan sihat, bertubuh cergas dan berfikiran pun cergas juga insya-Allah. Dan kita sentiasa kita menjaga pengambilan makanan dan sebagainya. Benda tu sangat-sangat penting. Sangat-sangat efek kepada diri kita sendiri. Jangan makan-makan yang kata menyebabkan kita rasa lemah, kita tinggi garam ataupun tinggi lemak dan sebagainya. Cuba kita seimbangkan sebaik mungkin. Baik, yang seterusnya jangan asyik fikir negatif. Fikiran. Sebabkan saya bila mana saya menyampaikan konten-konten, ia lebih kepada untuk love yourself. Benda ni kita kena fikir selalu. Badan kita ni, kita seorang je yang fikir. Tak ada orang lain yang fikir. Mungkin di luar sana, keluarga kita, kawan-kawan kita sayang kita. Tapi yang menjaga, yang memandu badan kita, diri kita ini ialah kita sendiri. Jadi yang pertama, jangan asyik fikir negatif. Saya share kata-kata daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Panjang kata-katanya. Tapi saya rasa kata worth untuk kita share dengan anda semua. Iaitu kata-katanya, iaitu seorang tokoh Islam terkenal yang pernah membuka Al-Quds pada satu masa dahulu. Dengan kata ketangkasan leadershipnya, dengan pengucapan awam yang hebat. Saya ambil contoh kata-kata Salahuddin Al-Ayyubi. Katanya, aku meminta kekuatan, Allah memberiku kesulitan untuk membuatku semakin kuat. Pertama. Yang kedua, aku meminta kebijaksanaan, Allah memberikanku permasalahan untuk ku selesaikan. Yang ketiga, aku meminta kemakmuran, Allah memberikanku kecekapan dan tenaga untuk bekerja. Seterusnya, aku meminta keberanian, Allah memberikanku rintangan untuk diatasi. Aku meminta cinta, Allah memberikanku orang yang mempunyai masalah untuk aku tolong. Aku meminta kemurahan hati, Allah memberikanku kesempatan. Dan yang terakhir, aku tidak selalu dapat apa yang diinginkan, tapi aku selalu dapat apa yang diperlukan. Jadi sekiranya kita dengar baik-baik kata-kata daripada tokoh Islam Salahuddin Al-Ayyubi ini, kita akan lihat bila mana dia meminta daripada Allah kata untuk memberi kekuatan, memberikan kemakmuran. Allah akan bagi something ujian untuk dia rentang benda tu. Bila mana kita rasa macam kita nak duit, kita doa, ya Allah berikan aku duit, ya Allah. Sebenarnya kita bukan nak duit sebenarnya, kita nak kebahagiaan. Benda tu kadang kita ingat kita ada duit tu kita bahagia, tapi tak sebenarnya. Jadi bila mana kita minta Allah something,
and Allah bagi kita something in return tu kan, kita kena fikir, oh mungkin ini akan kata buatkan aku rasa lagi contohlah, okay, bila mana jadinya macam isu saya tadi, bila mana saya dikritik dan sebagainya, mungkin Allah nak saya kuat. Lepas ni saya dalam hidup, saya masuk di tempat kerja lagi teruk dikecam. Jadi Allah beri saya ujian tersebut untuk saya kuat pada usia yang muda, dan kemudian bila masuk usia yang meningkat, saya lebih bersedia. Kita kena lebih positif. Jangan fikir negatif. Okay? Sekiranya kita fikir negatif, asyik kata, Allah kenapalah, aku kenapa. Kita akan rasa down. Kita akan rasa hidup ni penuh dengan malang, hidup ini penuh dengan kesusahan dan sebagainya. Kalau kita, dia depends pada kita sendiri. Okay? Kita bagaimana untuk kita atasi, respon masalah tersebut. Itu yang amat penting sekali. Sekiranya kita menerima dengan keluhan, kita menerima dengan kata nak blame orang, kau masalah kau ni, bila kita nak kata kita nak berubah untuk menjadi yang terbaik. Jadi kita mulakan dengan fikiran ataupun mental yang kuat. Dan seterusnya jangan takut kena kecam. Seperti saya share sebentar tadi berkenaan dengan kisah di mana saya dikecam apabila gagal untuk melaksanakan event sebagai seorang pengarah. Saya kata memang kita kena kecam, tapi tips untuk confident, kita kena fikir, okay, kecaman itu benda yang biasa dalam hidup. Okay, kita akan buat something, benda tu fail, benda tu kita akan dikecam. Benda tu biasa. Okay, sekiranya anda nak jadi orang hebat, benda tu benda yang biasa. Kalau anda jadi orang biasa, yang anda akan kena buat pun benda yang biasa-biasa juga. Nak jadi luar biasa, buat benda yang luar biasa. Itu kata saya nak sampaikan pada hari ini. Okay, pada viewer-viewer kita baca sedikit komen daripada Syed Amirul. Kalau orang body shaming, macam mana kita nak teruskan? Kekalkan confident lebih tu. Soalan yang baik daripada saudara Syed Amirul berkenaan dengan body shaming. Kita lihat di sini kan, bila mana orang body shame tu, okay, dia akan melihat ini kelemahan. Okay, dan kita pun at the same time kita merasakan kita punya tempat yang kita lihat tu ialah contohlah orang kata, gemuk yang kau kan. Kita lihat gemuk tu kita kelemahan kita. Jadi kita cuba tukarkan mindset tersebut. Daripada kita, ya Allah kenapa aku boroi ni kan. Kita mengeluh kata aku gemuk, orang lain kurus kenapa? Kita dah cuba bandingkan. Sebabkan kita tidak melihat apa yang Allah dah bagi. Kita lihat apa yang kita nak Allah bagi. Itu masalahnya. Kita kena lihat apa yang Allah dah bagi kita. Kena ada gratitude list. Itu saya akan kongsikan pada masa akan datang. Tapi sebagai seorang yang kita nak melihatkan ataupun mendapatkan confident tu, kita pagi-pagi kena ada confident list, gratitude list kita. Iaitu apa yang Allah dah bagi. Okay, Allah dah bagi aku kereta. Allah dah bagi aku ibu bapa yang baik. Allah dah bagi aku kata handphone yang hebat. Allah dah bagi aku peluang untuk hidup, badan aku sihat, kawan-kawan yang baik, peluang kerja yang baik, gaji yang baik. Kalau nak sebut satu-satu yang Allah dah bagi ni, banyak sangat. Okay, benda tu yang kita kena cuba kirakan. Kena kata sentiasa kata lihat benda-benda macam tu. Kalau kita lihat, aku tak ada benda ni, kawan aku ada kereta, aku tak ada kereta. Aku tak ada motor, dia ada motor. Kalau kita asyik membandingkan kita dengan orang lain, sampai bila-bila kita takkan rasa puas dengan kehidupan kita. Pernah lihat orang yang miskin bahagia. Berbeza dengan orang yang kaya tak bahagia. Mana kita nak? Okay? Bukan melihat kepada kaya dan miskin tersebut, kita melihatkan kepada kebahagiaan tu terletak di mana. Bila mana orang miskin tu, alhamdulillah ya Allah, okay, aku ada dikurniakan hari ini roti dan air, aku dapat makan. Kata nampak kebahagiaan tu di mana? Kita kena mulakan ada gratitude list tu. Okay, cuba adakan benda tersebut dan kita cuba ulang-ulang setiap pagi ataupun sebelum kita tidur. Okay, sebelum tidur ni dia main peranan. Okay, sekiranya kita ada buat macam checklist dan sebagainya, benda tu akan membantu ketika esok pagi. Sebab nanti malam tu kita akan diprogramkan. Dan gratitude list ni juga kita boleh amalkan sebelum tidur. Nanti malam-malam kita akan rasa kita tidur dalam keadaan kita bersyukur kepada Allah SWT. Okay, baik. Soalan yang terbaik dan insya-Allah dapat membantu kata saudara Syed Amirul atas soalan sebentar tadi. Baik, yang seterusnya macam mana nak dapatkan idea masa bercakap tu? Aimi Syaz. Okay, soalan yang baik juga. Tapi ini lebih kepada orang kata kita boleh buka topik baru. Tapi benda ni saya nak kongsikan macam mana dapatkan idea. Pertama-tama sekali kita kena ingat, okay, Allah yang memberikan segalanya. Kita doa kepada Allah, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya benda ni saya amalkan. Sebelum mula meeting, sebelum mulakan live, sebelum mulakan rakaman, saya akan baca doa ni. Sebab kita tahu kita ni manusia yang tak ada apa-apa. Nothing. Okay? Kita nampak hebat ni kan.
Tapi sebenarnya kita nothing. Allah yang bagi segalanya. Okay? Jadi mintalah kepada Allah yang maha kaya. Dia ada segalanya. Dia bagi kita je. Okay? Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, kena banyakkan bahan bacaan. Okay, bahan bacaan ni yang akan membantu kita bila ada kita sebut pasal topik ni kan. Bila kita banyak berbaca, kita banyak baca artikel dan sebagainya, dia akan connect dengan isu-isu lain yang kita dah baca. Tak kisah artikel pasal kesihatan ke, artikel pasal leadership, artikel pasal kata current situation, kata berita dan sebagainya. Benda ni sangat membantu. Okay, banyakkan bahan bacaan itu juga salah satu cara untuk mendapatkan idea yang banyak ketika bercakap. Okay, harap dapat menjawab persoalan daripada saudara Aimi Syaz. Yang seterusnya, Wafi Razak quote hari ini, orang biasa buat benda biasa, orang luar biasa buat benda luar biasa. Ya, terbaik. Saudara Wafi dapat nukilkan satu quote kita pada hari ini yang dapat insya-Allah kita amalkan untuk kita akan datang mulai hari ini insya-Allah. Yang seterusnya, Ahmad Nazhan up. Aida Malik RT. Thank you. Okay, kerana support kita bersama-sama live kita pada hari ini. Okay, baik. Kita sambung. Yang seterusnya, kita masa pun sudah menghadapi kepada penghujungnya. Kita akan cuba sebaik mungkin kita share dengan anda semua tips-tips untuk confident. Baik, yang seterusnya, jangan menggelabah, bertenang. Benda ni manusia bila mana datang masalah tu kita rasa, ya Allah, nak buat apa ni kan? What happen kan? Relax bro, relax. Okay, kita tak mati pun. Bila mana ada masalah tu tak mati pun. Melainkanlah anda kata di apa tu, ada situasi di mana antara hidup dan mati. Benda tu kemungkinan kita akan gelabah sikit-sikit lah. Tapi yang pentingnya kita masih hidup. Okay, persoalannya kita masih hidup. Jadi kita tengah hidup ni, kita bertenang. Okay, kita ada hari esok. Okay, cuba kata sekiranya berlaku benda-benda yang kita tak ingini tu, kita cuba bertenang. Saya ambil kata-kata daripada Dorothy M. Niedermeyer. Okay, berkenaan dengan bertenang. Life is 10% what you experience and 90% how you respond to it. Okay, kehidupan ni 10% je yang kita alami. Lagi 90% tu bagaimana untuk kita bertindak kepada orang kata masalah ataupun kata apa yang dunia bagi pada kita. 90%. Apa yang kita dinukilkan oleh seorang tokoh ini. Kita kena bersedia bila perkara yang tak jangka berlaku. Kena tanam dalam mindset. Okay, Allah akan bagi something tu, tak bersedia dengan kita tapi tiba bagi. Jadi sebagai seorang yang kita meyakini qada dan qadar, Allah akan uji kita untuk keimanan kita dan sebagainya. Kita kena yakin ujian ini adalah untuk kita lebih hebat. Ujian ini diberi sebab Allah tahu kita ni mampu untuk hadapi ujian tersebut. Jadi kita bertenang. Okay, kita bertenang, kita sebaiknya kita ada persediaan yang cukup. Okay, bila ada masalah, okay, tulis. Okay, masalah ada apa? Masalah dia, okay, kawan aku dah mula jadi toksik. Kita mengambil kita punya konten pada minggu lepas berkenaan dengan kawan toksik. Okay, kawan aku toksik. Jadi apa aku nak buat ni? Situation dia apa? Kawan aku buat ni. Okay, apa yang aku perlu buat? Buat ni dan sebagainya. Benda tu kita akan lebih tenang, kita akan menghadapi permasalahan dan juga cabaran tu dengan lebih berkeyakinan. Kita lebih positif, lebih confident dan sebagainya. Baik. Dan yang terakhir yang saya nak share kepada anda semua untuk tajuk kita pada hari ini, dah confident ke belum? Persoalan tu saya nak tanya kepada penonton. Sekiranya anda dah ikuti kita punya siaran live ni daripada awal hingga akhir, saya tanya sekali lagi, dah confident ke belum? Lepas dengar kita punya perkongsian pada hari ini. Sekiranya anda rasa dah confident, komen confident. Kalau rasa belum, komen belum. Kita nak tengok kata berapa ramai yang dah confident selepas dengar kita perbincangan pada hari ini. Baik, yang seterusnya kita akan yang saya nak share kepada anda semua. Yang terakhir, belajar sayangi diri sendiri dulu. Love yourself. Benda ni saya sentiasa bawakan ketika mana saya cuba untuk memberikan diberi peluang untuk memberikan talk ataupun perkongsian kepada anda semua. Belajar sayang diri anda dahulu. Okay? Kalau tak cuba sayang diri, macam mana nak mahu sayang orang lain? Kita benda ni sekarang dalam hidup, ada orang dia lebih sayangkan orang lain daripada diri sendiri. Sanggup orang perkudakan kita. Tak apalah, kawan aku dia nak buat aku macam mana pun tak kisahlah. Itu tanda tak sayang diri sendiri. Kita tak fikir pun diri kita. Okay, kita tahu kita dah stres, kita dah penuh dengan masalah, kita penuh dengan beban dan sebagainya. Benda tu
kita cuba elakkan dalam diri kita. Kasih sayang atau cinta merupakan salah satu emosi yang sangat kuat. Kita kena, benda tu yang akan memberikan kita aura-aura positif. Mulakan dengan kasih sayang. Kasih sayang tu mula-mula di mana? Dengan diri sendiri anda. Kata-kata Gertrude Stein, we are always the same age inside. Dalam kita ni, umur sama je. Takkan muda, takkan tua. Sama je kita. Okay? Bagaimana untuk kita menjaga diri sendiri tu, itu kepada kita. Sayang diri sendiri, kita mempertikaikan diri, itu atas diri sendiri. Okay? Dan sebagai penutup, mungkin sebelum kita nak penutup, kita baca sedikit komen daripada kawan. Kata Farish Yusof, matilah, mati akai. Itu saya tak tahu. Matilah macam mana kan? Okey, kemudian Abang Firaz, apa teguran saudara untuk orang yang confident lebih sehingga memudaratkan diri sendiri? Okey, soalan yang baik. Kita baca lagi. Alhamdulillah, saya dah yang confident, saya Amirul. Banyak, InsyaAllah hari ni komen kita banyak kita kata selepas mendengar perkongsian ini auto saya confident. Thank you MS Fashli, mantap. Terbaik. Aida Malik. Semoga pengungsi pada hari ini kita memberikan kebaikan untuk semua. Belum cuba, belum tahu. Okey. Kita dah ada list, dah tulis dah. Ataupun sekiranya anda terlepas poin-poin sebelum ni, anda boleh lihat balik live ni dan cuba take note sebaik mungkin dan amalkan dalam kehidupan. Wafi Razak, saya sudah, anda bila lagi? Mantap Wafi Razak. Lepas dengar pun dah terus confident. Kita nak macam ni. Okey. Terus. Yang seterusnya Haminah Yusof, apa cerita hari ni? Baru masuk tu, terlepas. Tapi tak apa. Okay, sekiranya anda terlepas, anda boleh kita lihat balik ulang siaran kita pada hari ini, iaitu bertajuk dah confident ke belum? Di mana kita akan kongsi tips-tips untuk confident dalam menjalani kehidupan kita pada hari ini. Lepas ni nak cubalah tips yang dikongsi. Thank you. Okay, Hasna Bakar. Okay, terbaik. Macam ni kita nak dapat input, kita amalkan. Itu yang terbaik kita nak pada hari ini. Okay, dah kita sudah di penghujung kita punya rancangan kita pada hari ini, di mana Sembang Santai Anak Muda. Dah confident ke belum? Benda ni insyaAllah kita sama-sama kita ambil input yang terbaik, kita buang yang keruh dan kita cuba amalkan demi kehidupan yang terbaik yang kita akan jalani pada masa akan datang, insyaAllah. Jadi sekali lagi saya ucapkan salam kemerdekaan buat semua. Malaysia menyambut kita kemerdekaan yang ke-64 dan tema pada tahun ini Malaysia Prihatin. Kita teruskan berbuat baik. Kita sayang saudara kita, jiran-jiran kita, saudara ahli keluarga kita dan sebagainya, dan kita cuba bekerjasama demi melawan COVID-19 pada tahun ini. Dan insya-Allah kita akan bersama-sama menggapai ataupun mencapai kemenangan dalam musibah ini, insya-Allah. Jadi kita bertemu lagi pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamak, mantap share. Terima kasih kepada tim Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada NGO Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada Pertumbuhan Sayang Al-Quran. Terima kasih Sayang Al-Quran. Terima kasihlah kepada Pertumbuhan Sayang Al-Quran. Terima kasih kerana memberikan Al-Quran. InsyaAllah hari ini dan semalam kita telah lancarkan satu infak Quran kasih buat Borneo untuk 100,000 naskah.